Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirinnya masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita disambung pada hari ini dengan tajuk kayangan, amanah dan warisan sebuah bangsa yang agung ataupun permata ilahi ataupun ahli kitab di muka bumi. Mau tak mau, bila mana kita lahir ke muka bumi ini, dipakaikan pakaiannya, sepersalinannya, diwariskan dalam darah daging kita, permata-permata di dalam sekujur jasad yang dikatakan bayangannya seorang Melayu di dalam dirgahayunya alam beralam. Ni cerita dia agak pelik pada pagi ni. Jadi bagi memulakan bicara, maka telah usailah kan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi adalah 3 buku yang saya bawa di warisan tadi. Jadi di dalam mengupas kayangan, amanah dan permata ilahi pagi ini, saya akan membuat serba sedikitlah lintah langsung akan rahsia putri, rahsia kayangan dan juga sebuah perkongsian dalam jejak warisan yang telah saya lalui terdahululah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kan diizinkan saya berbicara serba sedikit, diilhamkan akan kayangan amanah sebuah bangsa. Perkataan kayangan akan melibatkan zaman dulu mereka kata dewa, dewi, putra, dewa muda turun daripada kayangan. Tetapi andai pada pagi ini kita kembalikan perkataan kayangan warisan sebuah bangsa ini di dalam kedudukannya kitabullah, tauhid dan juga legasi utusan-utusan Allah, pastinya kita akan melihat daripada kata kunci dan juga lembaran-lembaran dan lapisan-lapisan yang telah ada pada jiwa kita, tidak perlu lagi kita rujuk di luar. Sesungguhnya semuanya ini membawa anak-anak bangsa dan warisan ini dikenali sebagai warisan yang mengenal atau ahli kitab tadi. Lantas, kita pergilah kepada satu perkataan yang menimbulkan, sama ada orang kata perkataan wah, kan? Perkataan ewah. Kalau dewah, kita kata ewah, ada wah, ada wow factor zaman dulu kan. Ini daripada kata kunci yang kita biasa. Saya belum pergi lagi kepada kata kunci yang lebih tua, lebih langka. Jadi dalam memahami warisan kita pun kita kena ada step-step lah kan. Step-step di dalam kita menggapai sebuah kenangan yang langka. Tetapi ada berita duka cita sikit selingan lah kan pada pagi ni. Jadi kita dikejutkan. Sebelum kita kembali kepada cerita warisan, kita terpaksa cerita alam nyata sikit lah kan. Jadi sekarang ni kalau mau tak mau sedang kepoh. Berdentang-dentung di media medsos ke media sosial akan isu gelaran 13 Mei dan yang sedang mencorakkan penganugerahan kepada satu sosok di tanah air kita. Kalau diperhalusi keadaannya genting dan percaturan yang sedang berlaku di dalam suatu kosmologi jiwa, pukawan minda yang bakal membentuk anak-anak bangsa kita, yang sekali lagi saya katakan yang terselamat amat sedikit. Itu selingan. Jadi kita berbalik. Kalau dulu leluhur kita akan menyebut kayangan sebelum sampainya atau sebelum diselaraskan dengan cerita kitab-kitab Allah. Cerita lembaran-lembaran yang original yang belum lagi dicetak rompak, dikalih-kalih, ditukar SOP agar manusia itu tidak mengenali yang hakiki dan kesinambungan sebuah legasi yang dikatakan Adamic punya family tree ataupun keluarga Adam. Dalam bahasa orang asli perkataan moyang yang pertama yang dituakan tadi. Jadi konsep dan skop kayangan orang kita ni
terlalu besar. Jadi di dalam kita melihat perkataan rahsia Puteri Ulit Mayang, Melayu di persada sains, ketuhanan, tauhid dan kitab. Ini sebenarnya adalah pembuka kata kepada dunia warisan Melayu yang tersemat di dalam jiwa. Lantas pada pagi ini seperti biasa, saya akan mulakan bicara dengan mengupas atau membaca sebuah lagu. Lagu yang telah ada di dalam sebuah warisan kita. Jadi, di dalam kita menggapai, kalau kita biasa dengar lagu Puteri, hajat berasal dari kayangan Puri. Kalau kat situ pun kita pergi secara literal, hajat berasal daripada kayangan Puri. Kat sini kalau kita cerdik sikit, pandangan saya lah bodoh ni. Saya tetap katakan saya ni hanya ada ilmu sekelumit. Orang nak kata saya gila ke, saya tingtong ke, kebenaran kepada warisan ini tidak boleh kita sangkalkan dan kita nafikan. Kita ada perkataan hajat kayangan Puri. Jadi kalau bahasa moden ni Puri tu apa dia? Intipati dan juga kita perah. Puri ke, uri ke, dia akan membawa kepada satu konsep kita kembali kepada titik ataupun intipati semua kejadian alam. Jadi kayangan tadi suatu tempat yang tinggi. Orang kata atas awan, sebenarnya lebih tinggi. 7 petala langit, 7 petala bumi, ada lapisan-lapisan dia. Maka pada pagi ni, bila kita kata hajat, kenapa saya buka telefon saya? Kenapa saya mulakan recording pagi? Apa hajat saya? Dalam bahasa yang lain kita katakan apa niat. Nampak? Niat. Niat untuk apa dan bagaimana. Kan? Jadi, niat di dalam kita memulakan sesuatu bermula daripada mana? Bermula daripada hawa nafsu kita kan, untuk famous ke, untuk banyak like ke. Dalam kosmologi warisan kita, hajat berasal dari kayangan Puri. Jadi ada lapisan-lapisan, tetapi tetaplah ianya berasal daripada ketinggian. Ketinggian yang bagaimana? Jadi kita balik pada definisi kayangan. Kalau kita terlepas pandang dalam perkataan kayangan tadi, ada ayang. Dan ayang tadi kita akan merujuk kepada sayang. Perkataan sayang ni dia lebih suci dan murni. Kalau cinta, dia ada cemburu, ada galang ganti, ada kembaran dia. Sayang lawan dia apa? Benci. Tapi itu kata orang biasa. Tetapi kalau kita perah perkataan sayang tadi, itu pasal perkataan perah ni ada dalam sidang saya yang lain, dalam buku saya itu, Isa Ruhullah dan Sejarah Perah tadi. Perah yang berangkai dengan Perak, yang akhirnya menjadi negara yang kita katakan dinamakan Perak tadi. Nampak? Inilah suatu jalinan perkataan dan kosmologi serat-serat dan benang sulaman tekad. Suatu dunia warisan Melayu yang amat luas, yang terpampang jelas kepada anak-anak bangsa. Jalan kembali, jalan pulang, jalan mengenali dan memahami konsep wujudnya kita pada pagi ini. Nampak tak? Ini agak bahayalah, sebab kadang orang kata, saya tak faham apa Tok Fauzi kata ni. IQ, kecerdasan, sebenarnya bukan IQ. Ianya adalah menjiwai dan memahami dan menyedari dan mengiktiraf dan menyaksikan dan mengakui kita adalah seorang Melayu. Seorang Melayu yang ada amanahnya di muka bumi, yang ada pakaiannya, yang ada susunannya.
sempurna rasa, sampurasun, disusun, tersusun, terjalin indah di dalam sebuah kosmologi warisan bangsa. Lantas di kayangan tadi dipersada ayang atau sayang. Sayangnya seorang ayah kepada anak, mahukan anaknya menjadi baik. Sayangnya yang Maha Mencipta kepada yang diciptakan. Itu adalah ciptaannya, ada rasa sayang, ayang. Dalam sayang tadi iaitu kasih tadi. Terjalin, tersulam perkataan asih, asyik. Memerhati, tidak terputus, tidak ada tabir. Semua bahasa jiwa dan jua, wilayahnya pertuturan bicara gelombang pemikiran warisan kita ini, sejujurnya saya katakan, saya nyatakan, saya kabarkan pagi ini, ianya semua membawa suatu jalinan tekad tenunan sulaman di gelanggang tauhid, gelanggang kejiwaan dan ketuhanan yang Maha Esa Tunggal Sejati. Amat indah di dalam wilayahnya Melayu ini telah tersulam, telah ditenun suatu pakaian yang meliputi sekujur jasad dan setiap lembaran benang serat seorang anak bangsa, putra dan putri tanah Melayu, warisan peribumi tanah berdaulat ini. Di situ ada ketuhanannya, di situ ada kesaktiannya, di situ ada sejarahnya, di situ ada sainsnya, di situ ada perubatannya, di situ ada wah dia, di situ ada meliflit, di situ ada lancang kuning, di situ ada bahtera, ada layarkan, ada layangkan, kayangan ayang, layang-layang, terikat tali, terlepas tali terputus, diambil ke langit, gaib atau jatuh rebah ke bumi, tidak kembali kepada tuannya. Maka tersesatlah layang-layang yang tidak ada tali atau pertalian dan tenunan, waimah tali zahir atau tali gaib. Bagaimanakah hendak saya menyampaikan lagi? Hamba yang kerdil di bumi yang berdaulat ini melihat hamparan demi hamparan, hidangan demi hidangan, khazanah demi khazanah di dalam jiwa, bahasa, pakaian, tenunan, sulaman, gubahan di taman bunga, dusun dan tanah air Bonda Pertiwi. Barang ini barang gaib, barang ini barang nyata, ada isi, ada rasa, ada bau, ada pandangan, ada cahaya, ada pencahayaan. Hidangannya di wilayah Melayu tidak tergapai. Ianya bukannya untuk digebang-gebang atau diajar. Ianya hanya dijadikan sebagai pedoman. Tetaplah jiwa, raga dan apa ada di dalam raganya seorang Melayu itu dikembalikan kepada hajat tuan dia. Hajat berasal daripada kayangan puri, intipati dan juga pergerakannya seorang Melayu terjalin, tersulam, tergetar dan bergetar di dalam gelanggang bahasa orang sekarang tauhid, ketuhanan yang Esa tanpa tabir. Jadi kita mengambil sedikit selingan. Di dalam kita membicarakan suatu jalinan tali Allah zaman sekarang, mereka kata, di dalam jiwa anak-anak bangsa yang sedang diayak ketika ini, dicoba dengan satu cubaan ribut dan badai yang amat besar. Kita dah tenggelam, dah hampir tenggelam, kan? Maka inilah bekal yang andai anak-anak bangsa mampu bangkit, bangun tidur setiap pagi, kembali menjadi anak dan keturunan yang soleh, menjiwai
api angin, air tanah, darah daging yang ada di dalam sekujur jasad. Acap kali saya katakan, pagi ini mungkin merupakan pagi terakhir seorang hamba Allah di muka bumi. Tidak ada jaminan saya akan melihat mentari esok. Dalam bahasa orang moden, saya ni on duty, on call. Anytime. Bos boleh panggil Fauzi, hang dah cukup-cukup dah buat kerja Melayu macam ni, hang division Melayu, hang kena pi jaga Gunung Tahan. Pi jaga planet lain lah. Hang pi jaga kayangan puri lain pula. Banyak-banyak lapisan alam. Kita ini hanya menanti di sebuah perhentian di dalam kerja, amanah dan urusan. Rahim menyantuni, mengkabarkan, menceritakan di dalam gelanggang Melayu saya. Ketika ni saya dalam gelanggang Melayu lah kan. Jadi sempurnakanlah. Hargailah warisan pakaian leluhur kita. Kalau kat situ kita juga tersangkut dengan makamnya anak yang soleh, cucu cicit yang soleh, menghormati ada adat, ada istiadat, ada budaya. Jiwa inilah yang sedang kebanyakan orang kita bergelut di akhir zaman. Kita akan membuang masa memikirkan barang yang bukan diadun, diacu di dalam acuan gelanggang Melayu tadi. Maka kita akan peninglah. Dan kita tidak bisa melangkah sehingga kepada puri tadi. Langkah puri, melangkah ke puri tadi. Jadi, tersebutlah pula kan, langkah suka, langkah puri, kan, apa tu, wilayah, Indrapura, ada puri, ada dupa, ada asap berarak dan bermacam konsep bahasa dan pembayang, kias. Ini suatu dunia yang menarik bagi mereka yang memahami dan mula melihat setiap helaian, lembaran, butiran, khazanah, warisan ini ada nilai. Bila mana ianya ada nilai, kita akan renung, kita akan lihat, kita akan susun. Maka akhirnya kita memahami. Dia tak boleh pandai sehari. Saya pun kena pergi berjalan. Saya pun kena pergi bertapa. Saya pun kena masuk hutan ke sana ke sini. Pada awal jejak warisan di dalam menghayati. Nampak ada hayat, ada ayat, ada arti, ada hati, ada jiwa. Bagi yang mengejar dunia persilatan, bagi yang mengejar dunia kebatinan, perbumuhan, tarik duit, cari harta karun wilayah Melayu, mereka akan bergelumang dengan hanya memandang kemuncaknya pada situ. Tok Fauzi, kita bangunkan ekonomi Melayu dulu. Kita bangkitkan kedaulatan dan kita bangkitkan kuasa dulu pagi ni. Saya kata, masing-masing buat kerja masing-masing. Tetapi intipati kita tidak boleh melihat hanya daripada satu segi. Yang berat sama dipikul. Yang ringan sama dijinjing, dijinjang. Disapa pun boleh juga kan. Dipandang pun boleh juga, tapi pandang. Lantas kita berbalik. Hajat berasal daripada kayangan puri. Di dalam lapisan-lapisan pemerintahan dan juga tari, seloka pementasan muka bumi, andai kita tidak memahami konsep kedudukan makam dataran dan hal di persada lapangan dan juga the bigger framework, maka kita tersasar amat jauh. Saya belum lagi membuka bicara ini di dalam bahasa Inggeris. Dulu dah buka, kena hack. Jadi pastinya juga ada yang menentang bila mana saya akan mula berbicara di dalam bahasa Inggeris untuk apa? Supaya insya-Allah. Memang saya pun ada ramai kawan doktor, PhD, kan? Mereka yang lebih ada kertas, ada sanad, ada anugerah. Ada juga kawan saya yang ada lebih daripada 6 PhD.
Ada juga kawan saya, sahabat saya, dialah doktor bedah, spesialis bedah, dialah pakar virus, dialah pakar nuklear. Mereka ni hebat, orang keliling saya yang berdepan dengan saya ni, saya bersahabat dengan dia, hebat. Kenapa mereka bersahabat dengan saya pun, saya bukan tahu apa-apa pun. Tapi maksud hamba ini, sebagai contoh, andai saya membuka, ni Mak Saleh dah tahu dah. Tu pasal mereka pulun mereka mengkaji setiap patah rangkap termasuk ilmu pawang Melayu. Itu minda mindset. Mereka boleh melihat, mereka boleh memahami, tetapi mereka tidak boleh menyusuri. Jiwanya lain acuan. Mereka kena pergi jalan lain. Pakaian mereka yang mereka warisi. Sekali lagi saya mengatakan saya tidaklah racism berkasta-kasta. Kita umpama kita Porsche. Kita umpama kita Vios. Kita umpama kita Proton. Yang Porsche dengan McLaren ni larilah 300 km kan lari. Dan semakin kita perfect, tapi tetaplah dia kereta boleh berjalan di atas raya. Yang beza adalah kelajuan, speed, dimensi dan juga bentuk dia. Ini bukan perbezaan. Ini adalah fakulti, ini adalah hidayah, ini adalah kerja. Itu dikatakan kayangan amanah warisan sebuah bangsa. Jadi, kalau saya dah bercerita macam ni, dia seolah-olah saya lari tajuk Ustaz kan. Kayangan ayang, sayang, kasih, asyik, layang-layang terputus tali, terdampar dan kembali dikutip oleh tuannya dan kembali akan diangkat ke makam ataupun kedudukan yang tinggi tadi. Bersabarlah. Di dalam bersabarnya kita ada amanah. Semakin kita berjalan jauh macam pagi ini, saya saat pagi ini semakin tua, satu hari lagi. Walaupun di alam ruh, keabadian itu ada. Dan pastinya di dalam pementasan ini saya akan dikembalikan. Bagaimana saya dikembalikan tu pastinya seperti orang biasa. Dikapankan, dikuburkan, apa jadi lepas dikuburkan itu di alam kulit ini, jasad ini hanyalah umpama selai baju yang saya pakai sekarang. Ianya boleh bertukar-tukar. Ini bukan cerita reinkarnasi. Jadi, di dalam konsep pembelajaran termasuk yang saya yang dahulunya duduk lama di Amerika, saya akan menidakkan pemikiran kritis saya, kritikal saya akan melihat setiap komponen dan juga warisan leluhur saya ini daripada kacamata yang negatif. Ini nonsen, ini tak masuk akal. Ini tak betul. Ini kelakar, ini jumut, ini bodoh piang. Tetapi di hujung senja, jalan itu telah kita jumpa. Dalam perkongsian dahulunya ilmu gerak Bapa Baginda, diriku yang ku kenal, apa yang telah ada dalam sekujur jasad kita ini ada getaran gelombang yang kita warisi daripada belah ayah dan ibu dan keturunan kita yang langka. Maka bagi mengakhiri sidang ini, saya nyatakan masa untuk saya berbicara agak terhad di dalam mengajar, memahami, menjemput dan mempersilakan anak-anak bangsa yang lain kembali kepada gelanggang gaib, ketuhanan ke, warisan ke, anak yang soleh wilayah Melayu. Saya tetap katakan ini wilayah anak-anak cucu-cucu yang soleh. Di dalam lapisan-lapisan saya adalah cucu kepada sekian-sekian. Dahulunya moyang-moyang kita adalah yang sedemikian-sedemikian. Di alam Melayu, kita akan menyusuri leluhur kita. Mengenali yang gaib, yang nyata dan kedudukan dan tempat-tempat dia dan aras-aras dataran-dataran dan makam dia. Benda ini amat besar. Allahu Akbar. Dunia Melayu amat besar. Kadang ada orang kata, Tok Fuzi gibang kuat ni tahap mana? Saya kata macam ni lah. Pernah lah kan,
saya bertemu yang tua itu, yang dituakan, yang dikatakan bahasa orang asli lebih mudah moyang kan. Moyang ini wanita. Saya kata, bonda tengah buat apa ni? Bonda tengah, orang kata apa tu, menekat menenun. Sapu tangan saja. Saya pun tengoklah sapu tangan tu. Wah, Fauzi, kau kenal tak, nampak tak ni sapu tangan yang bonda sedang buat untuk kamu mengesat air mata kamu? Zaman tu saya sedih. Yalah, diuji dan dicoba kan. Nampak? Faham? Alamak. Dunia Melayu saya ibarat saya baru melihat. Sehelai sapu tangan warisan. Dunia itu amat besar, ada masa, ada ruang, ada waktu. Ada kosmologi yang melibatkan fizik dan alam beralam yang amat besar. Masa di gelanggang moyang terdahulu, 1 tahun ibarat 1 hari. Kadang 1 hari ada 100 tahun. Benda ini telah dibuktikan di alam fizik. Jiwa, pengalaman membawa kefahaman. Lantas kalau orang bertanya saya pagi ni, bang kuat tu Fauzi? Cakap kuat. Saya terpaksa. Walaupun saya baru mengenali, melihat sekelumit, hajat saya tetap pagi ni. Di satu hari nanti. Di satu hari nanti, anda yang Maha Esa izinkan dan kabulkan doa saya. Saya mahu melihat anak-anak bangsa saya, keluarga besar Melayu kita, kembali dipakaikan, memahami sepersalinannya pakaian putera dan puteri tanah Melayu. Dan bila mana semua penceritaan daripada awal kejadian manusia dan daripada mula wujudnya nama Melayu, Malaya, Mala ayah, rantaian ayahanda, belum cerita bonda lagi kan. Maka pada hari itu saya tersenyum. Walaupun saya dah mati, walaupun saya dah tak ada jasad ni, walaupun ketika dahulu saya hanya mampu gelak-gelak cerita lebih kurang dalam kebodohan saya dan kefakiran dan kehinaan saya, ada seorang atau 2 orang atau sepasang putera dan puteri tanah air ini yang pernah mendengar dan berjalan dan kata, ni apa benda orang tua ni kata pasal bangsa aku. Tak apa, dia betul dia kata lagu tu. Maka dia berjalan dan dia bangkit dan dia berlari dan lantas terbang ke persada wilayah ketuhanan Melayu. Dan daripada ketinggian tadi dia lihat dan dia boleh angkat saya balik masa tu. Masa tu tak ada erti sebenarnya. Maka anak muda, anak bangsa tersebut boleh hulur tangan dan saya gapai. Tok Fauzi, terima kasih. Sama-sama berkasih. Sayang, ayang, kayangan Melayu. Dahulu ketika Tok hidup, Tok melihat daripada bawah kaki bukit istana dan mahligai warisan kita. Saya telah berjalan, Tok Fauzi. Dan pada hari itu, cerita Tok hanyalah satu daripada berbagai cerita. Terima kasih. Maka kembalilah wahai Tok Fauzi. Urusan kamu dahulu tidak sia-sia. Jadi, kita bakal bersambung dalam babak seterusnya. Bicara kayangan, amanah, warisan sebuah bangsa yang agung di dalam gelanggang serba-serbi. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.